قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Maka jika kasih ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih ia akan dia kerana bahawasanya pesuruh bagi kekasihnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita berada pada bab cintakan Allah. Kita dah lihat beberapa perenggan dalam pertemuan yang lepas. Adapun dalam perenggan ini, menyintai orang yang dicintai oleh Allah daripada kalangan makhluk. Menyintai makhluk yang dicintai oleh Allah, maka itu juga adalah merupakan kecintaan kita kepada Allah. Cuma perenggan ini dia banyak dhamir sikit. Kena take note betul-betul dhamir dia untuk kita faham dia punya ibarat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka jika kasih ia, siapa ia? Seorang yang kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Sebagaimana yang saya sebut, setiap orang daripada kita ada kenal, cuma berbeza-beza. Kita kenal cara lain, dia kenal tahap lain, tahap yang berbeza-beza. Sebagaimana saya sebut contoh dalam pertemuan yang lepas lah. Ayah kita kenal cara kita sebagai seorang anak. Tapi bila mari cucu kenal tok dia tidak sebagaimana kita anak kenal. Tapi kalau nak kira, kenal dua-dua kenal. Kita sebagai anak kenal ayah kita. Cucu pun bila bercakap dengan tok dia, duduk dengan tok dia, dia kenal tok dia, tengok jauh dia kenal dah tok dia. Tapi tak serupa. Kita kenal ayah kita sebagai seorang yang tegas, yang garang. Tapi bila datang pada tahap cucu, tak ada dah garang tu. Bergora dengan cucu. Boleh akak cucu letak atas bahu. Cucu boleh ketuk kepala dan sebagainya. Kalau kita buat, tunggulah. Tak makan nasi hari tu rasa. Cuma nak beritahu, kenal sama-sama kenal, berbeza. Sini ni dia nak kenal sebenar-benar kenal. Maka jika kasih ia seorang yang kenal dengan sebenar-benar kenal tu. Kasih siapa? Kasih akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kasih ia seorang yang kenal tu akan Allah situ. Dhamir, jaga dhamir tu. Sagi tak faham kita ibarat dia. Dia kata bila mana seseorang yang cinta dan kasih ataupun yang kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal ni, kasih akan Rasulullah, nescaya orang yang kenal Allah Ta'ala tu akan kasih ia kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana bahawasanya Rasulullah tu adalah pesuruh bagi kekasihnya, yakni Allah. Sebab Rasulullah tu adalah utusan Allah Ta'ala. Maka kita yang mengenal Allah Ta'ala ni, ikut qadar masing-masing, kasih akan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kasih kepada Rasulullah. Jadi dalam kita mengasihi Rasulullah,
maka kita kasih pada Allah Ta'ala lah. Sebab dia yang mengasihi Rasulullah, dia yang mengutus Rasulullah, maka apa yang terkait dengan Rasulullah, kita kasih pada Rasulullah. Kasih kepada apa? Anak beranak dia, waris-waris dia, sahabat-sahabat dia, barang-barang peninggalan dia, semua sekali itu. Itu tanda kasih kita pada Allah Ta'ala lah pada hakikatnya. Sebab dia tu termasuk dalam kasih kasih Allah Ta'ala pada baginda Nabi. Baik. Dan kekasih bagi kekasihnya. Dan siapa tu? Dan Rasulullah itu kekasih bagi kekasihnya, yakni kekasih bagi Allah Ta'ala. Rasulullah tu adalah kekasih bagi Allah Ta'ala. Sebab tu mengasihi Rasulullah termasuk dalam mengasihi Allah Ta'ala. Dia berlaziman. Bila kita kasih pada Allah, maknanya kita kena kasihlah pada Rasulullah. Bila kita kasih pada Rasulullah, maka dalam masa yang sama, pada hakikatnya kita kasih pada Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah itu adalah merupakan kekasih kepada Allah. Sebab tu para sahabat sangat-sangat kasih kepada baginda Nabi. Ada seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah. Dalam kitab Hiyat ada sebut cerita ni. Seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah, lalu dia kata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Wahai Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat-sangat kasih pada kamu. Lalu Nabi kata apa? Unzur ma taqul. Unzur ma taqul ni maknanya mu tengok baliklah apa yang mu ucap tu. Sebab mengatakan cinta ni adalah suatu dakwaan yang sangat mudah. Dalam muqaddimah ayat bab cinta disebut itu, Imam Ghazali sebut, mendakwa cinta adalah sesuatu yang sangat mudah. Padahal cinta ni mempunyai makna yang cukup agung. Hanya Islam sahaja yang mengajarkan cinta yang hakiki. Jadi sahabat ni bila mari kata pada Nabi, inni uhibbuk, maka Nabi kata, unzur ma taqul. Tengok balik apa yang mu kata tu. Takut-takut dakwaan semata-mata. Kasih pada Allah macam kita lah. Kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah. Tapi bila bertembung antara kehendak Allah dan Rasul dengan kehendak hawa nafsu kita, kita tinggal kehendak Allah dan Rasul tu. Kita dahulukan dengan kehendak diri kita. Tu kehendak diri kita tu kadang-kadang benda yang tidak haram dah tapi tak kena lagi. Bila kita mendahulukan kehendak hawa nafsu kita, katakanlah contoh waktu-waktu begini, sedap duduk di rumah lah, semayang Jumaat di rumah, bukan tak semayang dah, cuma di rumah. Semayang di rumah kita, berjemaah juga, cuma di rumah. Banding dengan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ialah berjemaah di masjid atau di surau. Kadang-kadang bila bertembung antara dua perkara tu pun, kalah dah kita. Rehat dululah, nanti isyak lah kita pergi. Isyak dia mari lain pula. Dia mari cerita lain pula waktu isyak. Cuma nak sebutnya, tuan-tuan yang ada di depan ni kalah bukan perkara dosa dah. Tapi orang yang tak mengaji ni kalah pada perkara dosa. Allah Ta'ala suruh pakai tudung, dia tak pakai tudung. Tengok, perkara apa? Tapi kalau tanya dia, mu ni tak kasih pada Allah, tak sayang pada Rasul ke? Jangan marah dia. Mu jangan kata aku tak kasih pada Allah, tak kasih pada Rasulullah. Aku letak Allah dan Rasul depan sekali, dia tahu. Tu kata, cinta ni boleh jadi dia adalah dakwaan semata-mata. Sedangkan dia mempunyai makna yang cukup agung. Sebab tu Nabi bila sahabat mari bagi tahu pada dia, inni uhibbuk tu pun, Nabi kata, unzur ma taqul. Mu balik tengok semula apa yang mu sebut tu.
Adakah benar-benar mari daripada hatimu yang menyintai Allah, menyintai Rasulullah, ataupun semata-mata dakwa? Lalu sahabat ni ulang lagi, wallahi, dia kata demi Allah, dia kata inni la uhibbuk. Dia ulang 3 kali, demi Allah, sesungguhnya aku ni sangat-sangat kasih pada engkau ya Rasulullah. 3 kali dia ulang. Bila dia kata gitu, Nabi kata, in kunta sadiqan, sekiranya mu benar dengan apa yang mu kata tu, fa'id lil faqri, maka bersiaplah untuk jadi orang yang fakir. Tengok cinta. Gitu cinta, pengorbanan. Kalau benar mu menyintai aku, menyintai Allah, maka salah satu daripada benda yang mu akan hadap ialah kefakiran. Tak percaya, tak payah pergi jauh, tengok kita. Belum kahwin, baju seluar branded. Beli tiap-tiap tahun. Dah kahwin, ada lagi. Mikir pasal kita. Dah mikir pasal anak. Anak je sekarang ni yang duk beli baju nak branded, seluar nak branded, kasut nak branded. Tak nak kasut cikai-cikai, ya kan? Cikai-cikai, saya pakai istilah orang muda. Tak nak yang cikai-cikai ni. Nak apa? Nak yang ada nama, harga pula tak nak. Kalau main 100 ni, malu dengan kawan-kawan. Ayah tak fikir dah. Selagi mana boleh jahit, jahit. Selagi mana boleh tampal, tampal. Nak pergi tampal di kedai tu mikir lagi. RM10, RM20 ni kalau tampal kedai. Beli di hardware, lagam tampal sendiri. Tu. Fa'id lil faqri. Ini cinta kita dengan anak, cinta kita dengan bini. Habis gaji kita, tak bagi tahu bini. Masuk hari ni tolong. Rumah, kereta, belanja anak sekolah. Apa yang tinggal untuk kita? Tak banyak pun. Tapi bini tanya, ada. Bini kerja pun bantu kita juga. Kita pun belanja untuk rumah juga. Tapi tak pernah kita beritahu kita tak cukup. Padahal kita duduk di tempat kerja, makan sekali sehari. Makan pun kadang-kadang berkira-kira kita nak makan. Itu sebab apa tu? Cinta. Berasa susah tak? Berasa seronok. Berasa seronok boleh buat benda-benda macam tu. Rasa puas hati boleh belanja anak bini. Padahal kita dalam tak ada, bini kata nak tu. Cuba dan usaha mengadakan juga. Carilah kad-kad kok mana ada. MBSB kau kalau ada tak. Kad bank mana-mana yang boleh di swipe ke apa dia panggil. Boleh guna dulu. Keluar cash dulu melalui kad kredit. Guna lah. Beritahu tak bini? Tak beritahu. 20 tahun kerja duk bayar. Bayar pula minimum bayar. Ambilnya beribu-ribu. Bayarnya minimum. 10 tahun kerja duk bayar sikit-sikit. Tak pernah bagi tahu pada bini tu susah payah kita. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang mari cerita macam tu pada kita. Tu kenapa kita sanggup buat semua tu? Sebab cinta dan kasih pada keluarga. Cuba kalau mikir, aku kalau tahu gini tak kahwin. Sebab apa? Senang duduk kita sendiri ya. Bawa diri, nak makan apa, ikut suka kita. Duduk seorang diri kita, nak beli apa, boleh belaka. Sebab apa? Duit simpanan hanya untuk kita Tak perlu fikir dah, 10 tahun lagi anak nak masuk U, 20 tahun lagi nak sewa dewan pula anak nak kahwin. Tengok. 20 tahun mikir dah ya, nak sewa dewan mana pula ni? Dewan masjid lah dia tu. Kita sewa surau apa? Air panas lah, nampak kapet baru dah ni. Kita buat di sinilah sedap sikit dia tu. Nampak comel molek ni. Tu ayah mikir dah 20 tahun. Anak duk seronok. Ngaji pun huduh-huduh gitu ala-ala kadar gitu. Tu anak tak terfikir. Tu kenapa kita buat tu? Susah ke? Seronok hati kita bila boleh buat gitu. Puas hati. Begitulah. Sahabat ni mari cerita pada Nabi. Nabi kata, fa'idda lil faqri. Nabi kata, bersiaplah kamu untuk fakir. Lepas tu,
Dalam satu hadis lain nak menjelaskan berkenaan dengan perkataan Nabi ni, fa'idda lil faqri, ini bersiap untuk jadi sahabat ataupun orang yang fakir. Kisah Nabi saat melihat jasad Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni antara sahabat yang awal memeluk Islam. Yang Nabi hantar awal pergi ke Madinah sebagai safir, sebagai duta Nabi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair ni antara orang yang Nabi dah hantar ke bumi Madinah untuk ajar Islam. Asal Mus'ab bin Umair ni orang kaya raya, daripada keluarga yang kaya raya. Kaya tak kaya Mus'ab bin Umair ni, dalam kitab Rijalu Haula Rasul, tokoh-tokoh yang ada di sekeliling Nabi, salah seorang daripadanya ialah Mus'ab bin Umair. Diceritakan Mus'ab bin Umair ni zaman tu. Zaman kita ni tak payah kira lah. Zaman tu Mus'ab bin Umair ni kalau dia masuk pasar raya ataupun dia masuk Suqul Uqadh, masyhur di zaman-zaman dulu, suk pasar tersebut, orang boleh tahu dalam kedai, dalam pasar ni ada Mus'ab bin Umair. Tahu melalui apa? Tahu melalui bau minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Sebab minyak wangi itu tak dipakai oleh orang lain. Mahal harga dia. Maknanya benar import. Bukan tempatan, mari daripada luar. Kalau sekarang ni harga ribu-ribu. Kayu gaharu. Kita kayu gaharu juga yang RM10. Ni kayu gaharu yang ribu-ribu. Kalik sikit, tahan 2-3 hari bau. Mus'ab bin Umair punya bau, minyak atar dia pakai, tak ada orang pakai. Maknanya bau tu hanya dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Kayanya dia pada masa tu, mak ayah dia pun kaya, duk bagi duit belanja pada dia. Tapi tuan-tuan tengok, akhir hidup Mus'ab bin Umair ni, saat dia syahid, nak tutup jasad dia ni tak ada pakaian. Yang ada di tubuh dia, tarik ke bawah nak tutup kaki, bahagian atas terbuka. Tarik bahagian atas nak tutup kepala, bahagian bawah terbuka. Nabi tengok pun meniti air mata, Nabi tengok macam mana Mus'ab bin Umair. Nabi kata apa kepada para sahabat? Tengoklah. Inilah seorang manusia yang sebelum daripada dia Islam duduk dalam kemewahan. Serba-serbi mewah, makan minum mewah, nak makan apa? Makanlah mewah. Nak minum apa? Minuman yang mewah-mewah semua. Tapi manusia ni Nabi kata, bila mana nawwarallahu qalbah, bila mana Allah Ta'ala mengurniakan cahaya iman pada hati dia, kamu boleh tengok apa yang sedang kamu lihat sekarang ni. Tak ada apa pun pada dia. Jadi kalau kamu betul menyintai Allah, menyintai Rasulullah, bersiap untuk berhadapan dengan satu daripada ujian cinta, kamu akan jadi orang fakir. Tuan-tuan tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada apa? Allahu wa rasuluhu. Apa yang ada pada kamu wahai Abu Bakar? Tak ada. Yang ada Allah dan Rasul. Umar tahan lagi. Ada juga separuh daripada harta dia. Abu Bakar As-Siddiq jujur ataupun tinggi cinta dia pada Rasulullah banding dengan Umar. Ketinggian cinta dia lebih banding dengan Umar bin Khattab. Sebab tu habis licin dia bagi pada Rasulullah. Tu sahabat-sahabat. Bahkan harta habis pada jalan Islam, jangan kamu harap pula Nabi mendahulukan kamu banding dengan orang lain. Tu tuan-tuan boleh tengok dalam kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah dahlah fakir, dahlah miskin, ahlu suffah. Ada sedikit makanan pun Nabi suruh bagi pada orang lain dulu. Mau jangan minum lagi susu tu, bagi pada ahlu suffah yang lain dulu. Padahal Abu Hurairah tu duk menahan sakit perut dah. Sebab apa? Lapar sangat-sangat, berapa hari dah tak makan. Tapi bila pergi panggil ahlu suffah, Nabi kata bagi orang lain minum dulu. Mau minum, last sekali. Sebelum Nabi minum, dialah minum. Tu, mau kena hadap benda ni kalau mu cinta pada aku.
Apa kita tak pernah hadap benda ni? Apa pengorbanan kita untuk Islam? RM1, RM2 ya. RM1, RM2 je untuk Islam. Masa untuk Islam pun kita hanya bagi antara maghrib isyak je. Antara maghrib isyak je duduk untuk Islam ni. Untuk dengar, ngaji, memahami tentang ajaran agama kita. Waktu lain duduk dengan dunia kita. Tapi kalau orang tanya, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Siapa komo hari ni tak reti-reti lagi keseluruhan tentang agama kita. Tu kalau tanya tu banyak lagi benda yang kita jahil tentang agama kita. Sebab apa? Sikit sangat masa yang kita peruntukkan untuk membuktikan cinta kita pada Allah, pada Rasulullah. Tu yang saya sebut dalam pertemuan yang lepas tu. Kiai apa? Di Indonesia tu memperuntukkan satu hari 24 jam tu, dia peruntukkan 8 jam untuk dia bersalawat kepada Nabi saja. Lepas kita 8 jam ni tidur saja. Tidur saja, sia-sia tidur. Tidur kita pula. Tidur kita tidak tidur ibadah. Tidur memang tidur setidur-tidurnya. Berapa jam pula tidur? 8 jam kira. Siang pun tidur, malam pun tidur. Siang ibadat tak ada dah, malam pun tak ada ibadat pula. Tapi kalau tanya, cinta Allah. Kalau tanya, cinta Rasulullah. Entah ya ke tidak tak tahu. Kita sendirilah boleh tahu yang kita ni mengatakan cinta pada Allah dan Rasul ni dakwa ataupun betul jujur cintakan Allah. Tu sahabat-sahabat Nabi gitu, Nabi suruh rujuk balik perkataan tu. Dalam riwayat lain kata fa'id lil bala, Nabi suruh bersiap untuk diuji oleh Allah Taala. Sebab sekasih-kasih hamba di sisi Allah Taala ialah Rasulullah. Lepas tu asyaddun nasi balaan, yang paling dahsyat ujian dia ialah para nabi. Paling dahsyat diuji daripada kalangan Nabi dan Rasul ialah Nabi kita Muhammad. Sebab dia adalah kekasih yang paling tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menuruti jalan cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasulullah, pasti kita akan berhadapan juga dengan ujian yang sama. Akan diuji juga oleh Allah Ta'ala. Nak bagi tahu pada kita sendiri sejauh mana kita ni jujur dalam menzahirkan kata cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kitab apa dah? Ad-Darani dia sebut apa? Dia kata seseorang yang menyintai Allah, ada daripada kalangan makhluk Allah, bila betul-betul dia menyintai Allah Ta'ala ni, hati dia tak sempat nak sibuk dengan syurga dan nikmat syurga. Sebab apa? Hati dia hanya sibuk dengan pemilik syurga, pencipta syurga. Kata Ad-Darani, dia kata, mubayangkanlah kalau hati dia tak sibuk dengan syurga dan nikmat dalam syurga, takkanlah dalam hati dia nak sibuk lagi dengan dunia. Tengok tu cinta. Sebab apa? Sibuk dengan kekasih lah. Tuan-tuan pernah bercinta kan? 24 jam tu kalau boleh, nak layan kekasih ya. Telefon pagi, petang, siang, malam. Tanya apa? Tanya buat apa? Tu dah makan ke belum? Sihat ke tak sihat? Hari ni tanya sihat tak sihat, esok tanya sihat ke tak sihat pula. Sekejap nanti pagi tanya dah makan ke belum, tengah hari tanya pula makan dah ke belum. Petang nanti tanya pula makan dah ke belum, malam tanya pula soalan sama. Adakah kekasih boring dengan soalan sama? Tak boring. Bahkan sukanya kekasih aku caring. Tu ayat-ayat penyangat tu tuan-tuan semua tu. Hati-hati dengan ayat tu. Orang muda kena dengar bab ni sebenarnya. Kita yang tua ni tak ada nak bercinta dah dengan manusia. Cuma nak sebutnya gitu tasawuf ni hajar cinta yang hakiki. Macam mana seseorang yang menyintai, pasti dia akan sibuk dengan kekasih dia. Nak pakai baju warna apa kita tahun ni, tak kahwin lagi tu. Raya ni tema apa keluarga awak? Keluarga saya tema gold. Nanti saya nak bagi tahu keluarga saya gold jugalah.
Nanti kalau saya pergi raya rumah awak nampak matching. Ya Allah penyangatnya. Dah kahwin nanti bergaduh dua tu laki bini. Aku nak gold, mu nak blue, blue baby blue ke apa tuan-tuan. Bergaduh pula dua tu. Tu nak kata cinta kita ni dakwa. Cuma nak sebut dari sudut perhatian kita pada benda yang kita cinta, sepenuh hati kita bagi. Sepenuh hati kita bagi. Cinta kita kepada anak, sepenuh hati kita bagi. Sepenuh perhatian. Duk depan mata kita, kita bagi perhatian. Tak ada depan mata kita bagi perhatian juga. Terutamanya seorang ibu. Tanya anak dia macam mana duduk belajar sana, macam mana kawan-kawan sebilik, macam mana kawan-kawan sekelas, makan dah ke, minum apa, ada belanja ke tidak, duduk dalam bilik tu boleh makan ke tidak. Saya tengok perangai ni, perangai ibu. Sebab saya baru ada seorang anak duduk jauh. Tengok perangai bini, gitu punya. Saya tak peduli pun. Tak mesej pun. Seminggu kadang-kadang tak mesej anak sebab anak lelaki. Anak tapi dia anak lelaki pun duk mikir gitu. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari. Pagi, petang, siang, malam duk tanya. Tu nak beritahu, seseorang yang mengasihi, dia akan perhatian dia sepenuhnya pada benda yang dia kasih. Tu yang Ad-Darani sebut tu betul sungguh lah. Seorang yang bercinta ni, bila dia bercinta dengan Allah Ta'ala, pada nikmat syurga, pada syurga pun dia tak sempat nak menyibukkan diri dia. Kerana disibuk dengan pencipta syurga tersebut. Ni cinta. Baik. Jadi, maka kasih pada Rasulullah tu adalah jalan untuk kita menggapai kasih Allah Ta'ala ataupun cinta Allah Ta'ala. Baik. Dan jika kasih ia seorang yang kenal tadi tu, akan sahabat radhiyallahu anhum. Kasih pada sahabat pula. Tadi kasih pada Rasulullah. Maka kasih pada sahabat tu kerana bahawasanya mereka itu sahabat tu kasih akan pesuruh Allah, yakni kasih pada Rasulullah. Kenapa kita kasih kepada sahabat-sahabat? Sebab sahabat-sahabat ni kasih pada Rasulullah. Kenapa kita kasih kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah tu adalah kekasih Allah. Dia gitu, dia rentetan rantaian dia. Jadi kasih kita kepada sahabat, siapa sahabat ni? Sahabat ni mesti ada 3 syarat. Sahabat ni. Nak boleh kita kata sahabat, dia mesti ada 3 syarat. Satu, sahabat ni mesti orang yang berjumpa dengan Nabi. Dia mesti orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Kemudian, yang kedua, dia bukan setakat berjumpa, bahkan dia beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Jumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, syarat dia, mati di atas iman. Baru dikira sebagai sahabat. Sebab tu, yang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab tu, tak dikira sebagai sahabat. Jumpa tak dia? Jumpa, tapi tak beriman. Ada sahabat yang awalnya beriman, kemudian murtad. Tak dikira sebagai sahabat. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan murtad. Cuma nak sebutnya ialah syarat nak jadi sahabat mesti 3. Jumpa dengan Nabi, lepas tu beriman dengan Rasulullah dan mati di atas iman. Baik. Kata Syekh Qadir, dan jika kasih ia akan sahabat. Jika seseorang yang kasih tadi yang mengenal Allah Ta'ala tu, kasih ia akan sahabat. Siapa sahabat-sahabat ni yang memang selayaknya kita kasih ni? Nabi kata apa? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni, Nabi kata, serupa dengan bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana sahabatmu ambil, jadikan dia sebagai ikutan, pasti mu dapat hidayah. Mana-mana sahabat, ambil gilah. Nak ambil Abu Bakar, kau Umar, kau siapa-siapalah yang biasa kita dengar nama ataupun tak biasa kita dengar nama. Selagi mana dia nama sahabat, kita jadikan dia tunjuk teladan, maka kita akan dapat hidayah di situ. Sebab Nabi sendiri mengiktiraf sahabat-sahabat dia ni umpama bintang di langit.
Kita zaman sekarang ni je tak guna ilmu bintang. Orang-orang dulu pakai ilmu bintang. Kita sekarang ni tak pakai dah ilmu bintang. Kita hanya tanya Datuk Wazir je. Datuk Wazir lah bagi tahu ke arah mana. Kita dulu orang dulu nak belayar tengok bintang di atas tu, bintang 3, bintang bentuk tu bentuk ni dan sebagainya lah. Semua bintang tu ada makna di langit. Berbeza-beza gerak dia mengikut bulan di langit tu. Baik. Cuma nak sebutnya ialah Nabi mengumpamakan sahabat dia ni umpama seperti bintang. Jadi pilihlah mana-mana sahabat. Sebab tu ahli sufi orang yang paling menyayangi sahabat. Tak sama langsung dengan Syiah. Sebutnya kali dah. Tak sama langsung dengan Syiah. Macam mana orang boleh dakwa sufi ni Syiah? Tak tahulah dia tengok ke angle mana. Dia boleh mengatakan sufi ni ada unsur-unsur Syiah. Sini tak kena dah dengan sufi. Mana-mana ulama sufi yang benar. Sufi ni pun ada juga yang tak benar. Supaya orang Islam lah. Islam dengan Muslim tak sama. Iman dengan mukmin tak sama. Kita jangan menghukum Islam, menghukum iman dengan Muslim dengan mukmin. Kita tengok orang Islam tak pakai tudung, kita hukum Islam. Tak adil lagi tu. Sebab Islam lain. Islam kok mana pun dia menyuruh kepada kebaikan. Tak menyuruh kepada keburukan. Tiba-tiba kita tengok seorang Islam buat benda mungkar. Tak buat benda ma'ruf. Jangan kita kata Islam. Ni Muslim. Ini seorang yang menganut Islam. Begitu juga dengan tasawuf. Tasawuf sesuatu yang murni. Sesuatu yang suci. Dia tak sama dengan penganut dia. Orang yang melalui jalan tersebut. Orang yang lalu jalan tasawuf, ada yang menyeleweng, ada yang tak menyeleweng. Ada yang benar, ada yang menyeleweng. Yang mendakwa pun ada. Jadi, kalau kita tengok orang yang mendakwa dia adalah sufi, buat benda yang tak betul, jangan kita hukum tasawuf tak betul. Jadi kena pandai beza. Jadi tasawuf yang hakiki pasti akan bawa kita bukan setakat menyintai Rasulullah, bahkan menyintai siapa yang Rasulullah cintai. Antara siapa yang Rasulullah cintai ialah para sahabat lah. Para sahabat ni Nabi kasih kepada mereka sebagaimana yang saya sebutlah. Dalam pertemuan yang lepas, ada sahabat yang Nabi tuding satu-satu yang ni ahli syurga. Ada sahabat yang Nabi sebut secara jemaah, secara kumpulan ahli syurga. Tu kasihnya Nabi pada sahabat sehingga Nabi ngesah sahabat ni ahli syurga, belum mati lagi ahli syurga dah. Tu kasihnya sahabat. Jadi bila mana tasawuf mari ajar pada kita, dia ajar kita menyintai bukan setakat pada Allah dan Rasul, bahkan menyintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah. Maka salah satu daripadanya ialah kasih akan sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa kasih pada sahabat? Sebab sahabat kasih akan pesuruh Allah, yakni kasih pada Rasulullah. Baik. Dan dia kata, dan kerana bahawasanya, kalau tuan-tuan ingat perkataan Abu Sufyan, perkataan Abu Sufyan ni antara sahabat yang lewat dah beriman. Kenapa Nabi ni kasih sangat kepada para sahabat dia, dan kenapa sahabat ni kasih sangat kepada baginda Nabi? Sebab sahabat dengan Nabi ni, Abu Sufyan sendiri cerita, aku tak pernah temu dia tu. Tak pernah bertemu dengan seseorang yang kasih sebagaimana kasihnya sahabat kepada Nabi. Aku tak pernah temu orang yang kasih kepada Nabi Muhammad sekasih sahabat kepada Nabi Muhammad. Sanggup gadai segala-galanya. Sanggup membenarkan apa saja. Mana ada mendustakan sekali apa perkataan Nabi. Bahkan sebut dah, bila Umar mempertikaikan suatu keputusan Nabi, Abu Bakar menegur Umar bin Al-Khattab. Apa yang disebut oleh Rasulullah itu adalah wahyu daripada Allah. Sehingga Umar kata, lepas ni aku tak akan tegur dah Rasulullah. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab apa? Sepelik mana sekalipun sahabat akur. Tak ada lah, kata Abu Sufyan, orang yang paling
taat kepada seseorang, itu kepada baginda Nabi Muhammad ni, setaat sahabat kepada baginda Nabi. Aduh, macam mana Nabi tak kasih pada sahabat dia? Bila Nabi kasih pada sahabat dia, maka kita kena kasih kepada sahabat dia. Baik. Dan kerana bahawasanya mereka itu, siapa mereka itu sahabat tu pula? Kasih akan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kasih pada sahabat. Dan mereka itu sahabat tu hambanya hamba Allah Ta'ala yang sentiasa taat akan dia, akan Allah. Dan jika kasih ia seorang tu yang mengenal Allah Ta'ala, kasih pada apa? Kasih akan makanan. Bila sebut makanan, termasuklah situ minuman. Dipanggil min babi taglib. Bila disebut makanan, maknanya termasuk situ minuman. Baik. Dan jika kasih ia seorang yang mengenal Allah Ta'ala tu akan makanan dan termasuklah situ minuman, maka kerana bahawasanya makanan dan minuman itu menguatkan ia makanan dan minuman akan badannya pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala? Perintah kekasihnya. Gitu. Kekasih pada seorang. Kenapa kita suka makan? Sebab makanan itu menguatkan tubuh kita untuk beribadat pada Allah. Ya ke tidak, tahulah ada di kita. Rasanya tak ada di kita kasih pada makanan tu kerana makanan tu boleh bantu kita menguatkan tubuh badan untuk beribadat. Minuman juga menguatkan tubuh badan kita untuk beribadat. Rasanya kasih kita pada makanan dan minuman semata-mata kasih pada makanan dan minuman itulah. Terlepas ataupun terluput di situ pemberi makanan. Mun'im tu, yang memberi makanan, yang memberi minuman tu pada kita. Sebab tu dia kata orang yang mengenal akan Allah dengan sebenar-benar kenal. Sebab bila dia tengok makanan, dia tengok minuman, maka dia lihat di sana adalah Allah yang menjadikan makanan. Dia melihat Allah yang menjadikan minuman. Asal daripada mana minuman? Buah-buahan. Buah ni siapa yang boleh buat? Tak ada manusia yang boleh buat. Kita minum jus apa? Jus lemon katakanlah. Ataupun jus burtukol, kan dipanggil. Jus apa? Jus sangkuit katakanlah. Bukan yang cordial tu. Ni yang betul-betul jus ni. Mangga ke tembikai ke. Mana ada manusia sehebat mana pun knowledge dia boleh buat buah tu. Dia hanya mampu bubuh biji benih dalam tanah. Buhlah, tumbuh tak tumbuh, kerja Allah Ta'ala dah. Lepas tu keluar daripada sepohon pokok. Sepohon pokok ada yang manis, ada yang masam. Kita ambil daripada benih yang manis, kita bubuh tanam. Sebab apa? Nak suruh lahir buah yang manis. Tahu-tahu dalam sepohon pokok ada manis, ada masam. Sebab apa? Sebab bukan biji tu yang menentukan buah tu manis, masam. Sebab tu dia kata orang yang kasih pada makan dan minum. Kenapa dia kasih pada makan dan minum? Sebab dia nampak di sebalik makan dan minum yang diambil bubuh di mulut, dia nampak penciptanya iaitu Allah Ta'ala. Maka jatuh kasihlah dia pada Allah Ta'ala. Supalah kita balik rumah, tengok atas meja dah ada makanan tersedia. Angkat saji, tengok lauk kegemaran kita pula. Siapa yang sedia? Bini kita. Mana dia? Tak ada, pergi kerja, tak balik lagi. Bila dia buat, sebelum subuh dia keluar pergi kerja pukul 7, pukul 8 dia keluar pergi kerja tu, belum subuh dia bangun dah masak untuk siapa nak makan? Kita nak makan. Bila kita tengok besarnya pengorbanan seorang isteri ni, bangun pukul 5 sebab apa? Suami dia tak kerja. Nak sedia makan, suami dia bukan jenis makan di luar contohnya. Ada suami yang bukan jenis makan di kedai. Maka kenalah dia bangun, siapkan untuk suami dia. Bukan dia nak makan pun, dia tak bawa pun bekal untuk dia. Sebelum pergi kerja tu, kalut-kalut siapkan makanan. Abang nak makan apa esok? Siap tanya lagi. Kita nak makan yang senang pun dia buat, yang susah dia nak buat pun dia buat juga. Tak ada kata saya tak sempat lah esok sebab saya kerja, saya buat hari cuti. Tak ada, tak mengeluh pun.
Buat apa yang kita nak makan. Kita balik rumah katakanlah lebih awal daripada dia kalau hari kerja. Tengok atas meja dah ada makanan dah. Tak kasih macam mana pada orang yang berkhidmat untuk kita gitu. Ni tuan-tuan dengan Allah Ta'ala ni. Bini tu asbab yang Allah Ta'ala hadirkan je untuk kita dapat makan minum. Ni mun'im yang hakiki. Dia pemberi nikmat yang hakiki, pemberi makan yang hakiki, pemberi minum yang hakiki. Kenapa yang kita tak jatuh cinta pada Allah Ta'ala? Saat kita duduk bubuh makanan di mulut, saat duduk bubuh minuman di mulut, tak keluar Alhamdulillah. Tak keluar nak baca Bismillah saat makan. Saat duduk telan tu sedapnya makan. Padahal kalau tuan-tuan pernah dengar almarhum Tuan Guru, dia pernah sebut, nak boleh dapat satu nasi goreng tu perlu kepada banyak, dia kata. Kena ada petani dulu yang tanam padi. Bila dah ada padi, tak boleh jadi lagi nasi goreng. Nak kena ada rempah ratus. Rempah ratus ni pokok-pokok juga. Nak kena ada orang tanam pokok-pokok. Lepas nak kena ada orang kisar, orang bungkus siap-siap, proses siap-siap buh dalam bungkusan. Kena ada orang pergi beli dia. Kena ada orang masak dia. Ambil bubuh dalam kuali. Campur-campur. Baru jadi sepinggan nasi goreng. Yang kita duk nampak, yang ada depan mata kita. Tengok ke belakang sebelum jadi nasi goreng ni. Berapa makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala atur untuk khidmat pada kita. Tu yang Allah Ta'ala kata, khalaqalakum. Dia jadikan untuk kamu. Siapa kamu ni? Manusia-manusia yang beriman pada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu ni apa? Ma fil ardi jami'a. Semua yang ada atas muka bumi ni, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu. Sebab aku suruh mutadbir dunia sebagaimana aku nak urus dunia dengan Islam. Jadi mu jangan risau. Yang lain aku jadikan dia berkhidmat untuk kamu. Tumbuhan khidmat untuk kamu. Haiwan khidmat untuk kamu. Air khidmat untuk kamu. Bahkan kalau almarhum Syekh Fahmi Zamzam dia kata apa? Hatta orang kafir pun Allah Ta'ala jadikan untuk khidmat pada kita. Tu yang kita duk pergi servis kereta ke orang kapir tu. Dia khidmat untuk kita tu. Sebab dia servis kereta kita, dia beki kereta kita. Boleh kita mari masjid, boleh kita mari surah. Dia yang tolong mikir nak pecah kepala-pala buat motor, buat kereta. Kita boleh beli motor, beli kereta, naik pergi masjid, naik pergi tempat ibadat, pergi ngaji dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan kepala otak mereka orang kafir untuk berfikir begitu, khidmat kepada kamu orang yang beriman pada Allah. Dah kalau mereka semua yang ada di atas muka bumi ni berkhidmat untuk kamu orang yang beriman pada Allah, dah kamu ni berkhidmat untuk siapa? Untuk Allah lah. Tu kata Syekh Fahmi Zamzam. Dalam satu kuliah dia waktu baca Sairus Salikin dengan dia. Tu nak sebutnya ialah bila mana kita tengok ke belakang, maka kita akan tengok di sebalik makanan yang kita suap di mulut tu, semuanya ada makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala persiapkan untuk kita. Dan di belakang sekali adanya Allah. Orang-orang tadi pun Allah Ta'ala lah yang dah skripkan dia untuk buat itu, buat ini, sediakan itu, sediakan ini. Pada hakikat semua sekali yang duk berlaku depan mata kita sehingga kita dapat sesuap nasi ataupun seteguk minuman, semuanya adalah daripada Allah Ta'ala. Tengok betapa banyaknya jasa Allah Ta'ala. Tak kasih macam mana? Tu yang sahabat bila ambil bubuh di mulut, ingat pada Allah Ta'ala. Bubuh air teguk di mulut, ingat pada Allah Ta'ala. Tu yang sahabat bila tanya Sayyidina Ali karamallahu wajah, engkau suka air yang apa? Air yang suhu bilik ke ataupun air yang sedikit suam? Jawab Sayyidina Ali, aku suka air yang suhu bilik, maknanya air yang sejuk lah. Kenapa? Bila orang tanya Sayyidina Ali, dia kata bila aku minum air sejuk, saat aku minum air sejuk dia masuk ke tenggorak aku, maka saat aku terlalu haus, maka akan keluar di situ pujian pada Allah daripada hati yang paling dalam sekali. Kita minumlah air kegemaran apa pun, pujian tak keluar mulut, tak ada alhamdulillah pun. Tu cara Sayyidina Ali mencari jalan macam mana nak suruh keluar syukur puji yang paling dalam sekali. Kalau aku minum air suam, saat aku panas, maka
keluar juga alhamdulillah. Sayyidina Ali ni bukan kita ni. Keluar juga alhamdulillah, tapi tak sedalam alhamdulillah saat aku paling dahaga bubuh air sejuk. Mesti akan keluar daripada lubuk hati yang paling dalam, alhamdulillah, lega sungguh-sungguh. Setelah sehari berjalan tak dapat air, tiba-tiba boleh bubuh air mulut, masya-Allah. Masa tu macam mana alhamdulillah dia. Tu tengok Sayyidina Ali nak menyempurnakan syukur pada Allah Taala, dia cari jalan nak menzahirkan syukur dia pada Allah Taala. Sebab dia nampak semua yang datang tu semua daripada af'al Allah Taala. Baik. InsyaAllah mudah tak perasan ni tuan-tuan. Minta maaf lah tuan-tuan penat tadi tak sunat ke apa tadi. Sunatron ke apa dia? Hari ni. Kena berhenti awal ni. Mana tadi? Dan jika kasih ia akan makan makanan dan kerana akan makanan, maka kerana bahawasanya makanan tu menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala, yakni kekasihnya akan datang. Dan jika kasih ia akan bunga pula. Ni semua ni dibuat rantaian. Pada hakikatnya dia nak bawa kita kepada wahdatul af'al. Yang tu tuan-tuan ngaji dalam Usuluddin. Yang melakukan pada hakikatnya hanya satu je, iaitu Allah Ta'ala jua. Tiada yang lain. Baik, habis dulu situ. Akan datang kita tengok contoh-contoh yang lain lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.